Biasanya ini satu tanda hadis sahih. Hadis sahih, satu tanda dia tak akan sebut nama. Kalau benda tu mengaibkan orang yang terlibat dalam peristiwa. Sebab itu kita payah, susah nak bertemu nama orang, sahabat lah. Nama yang berkenaan tu kalau zaman Rasulullah, sahabat lah. Misalnya yang kucuk perempuan, dakap perempuan, lalu pergi takut, saya binasa, apa kamu buat? Dia cerita gini-gini. Nabi kata, kamu ikut aku nanti, ikut apa yang aku buat kamu buat. Sehingga dia, Rasulullah pergi berwuduk kan, bila masuk waktu salat, kemudian pergi sembahyang, dia pun buat gitu juga. Lepas tu dia pun baca ayat, baca ayat itulah, ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maknanya turun ayat. Siapa? Apa nama tak sebut kan? Banyaklah benda-benda macam. Kalau hadis sahih tak sebut. Kalau hadis dhaif ya mungkin hadis palsu lagi lah. Hadis sahih tak ada sebut. Bagaimana di sini ada sebut, tapi dalam hadis ni tak ada juga. Hadis ni tak ada juga. Ibnu Dihyah tu seorang ulama tu, dia dapat tahu. Bahkan memanglah kalau kita baca hadis-hadis yang sahih pun ada sebenarnya cerita ni Ibnu Abi Hadrat. Kenapa pula ada di sini? Jawabnya kerana tidak jelas ini suatu keaiban atau keburukan yang telah dilakukan olehnya sehingga menyebabkan jadi orang pandang tak elok sampai kiamat. Duk sebut-sebut tak elok dia, tak sampai jadi begitu, Tapi kalau perkara yang besar-besar, yang teruk-teruk, tidak, tak boleh. Kalau mengaibkan dia, ini kira-kiranya tidak, walaupun menyebabkan tak tahu umat ni, tapi ada kebaikan juga di sebalik itu. Dengan sebab tak tahu tu, kita beramal sepanjang bulan puasa. Dan kalau beramal sepanjang bulan puasa, malam qadar tu mesti ada. Dia tak lari dia bulan puasa tu. Dan malam-malam lain kita dapat juga pahala dia. Bukan malam lain tu walaupun tak kena malam qadar tu kosong daripada pahala, dapat juga. Tapi kalau tahu, kira-kiranya manusia ni dia tumpu malam tu, malam lain tidur. Ada sudut baik tu. Dengan sebab mereka tu dapat juga kebaikan kita. Tidak kata secara mutlak tak baik kita dapat kerana dia. Umat ni terhalang terus daripada mendapat kebaikan. Ini kita tidak terhalang walaupun berlaku begini, cuma secara pasti, secara tepat tu saja yang tak tahu. Kita nak dapat, boleh dapat, tetap boleh dapat. Iaitu kita buat setiap malam, sepanjang bulan Ramadan tu kita akan dapat ke mana-mana pun. Di samping dalam keadaan kita tak pasti tu, kita buat semua malam. Jadi hikmat lain pun. Jadi tidak boleh kita kata dengan sebab dia ni umat rugi semata-mata, secara mutlak telah rugi. Tak boleh kata begitu. Jadi pada hakikatnya ini bukan suatu keaiban yang menyebabkan nama dia tu jadi disebut dengan tidak baik lah. Orang berasa tak puas hati, orang berasa dia lah letakkan kesalahan atas dia. Tak berlaku begitu. Sebab itu disebut. Tapi kalau betul-betul aib, misalnya munafik, dia gini-gini, munafik. Siapa namanya munafik? Munafik tu sampai mati ke? Dia sampai munafik. Kalau yang macam tu dia tak sebut. Sebab apa? Orang munafik pun ramai yang selepas tu jadi Islam dengan baik. Zaman Rasulullah SAW. Kalau sebut, orang duduk ingat yang tu, padahal dia sudah berubah, kemudian dia sudah bertaubat. Sebab itu salah satu etika lah dalam hadis yang sahih ni, dia tak sebut nama. Itu kena ingat tu, kaedah besar tu. Dan salah satu cara kita nak tahu ni hadis ni sahih ke tidak, tengok situ. Tengok situ. Kalau ada sebut juga hadis sahih, mesti kena fikir, mesti ada benda lain. Kalau semata-mata tak baik, tak akan sebut. Misalnya munafik, kecuali kalau munafik betul, macam Ibnu Ubay bin Salul tu, itu sampai mati. Kalau tidak begitu, memang dia sebut secara umum gitu, nama tak sebut. Ini salah satu etika lah yang dapat kita faham
daripada hadis-hadis. Kalau kita biasa baca hadis, memang kita akan dapat benda tu, rahsia tu.